Tapi sekarang ini penonton, kita nak ke segmen selanjutnya, iaitu kita nak berbicara berkenaan industri penjagaan dan juga bagaimana keterlibatan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memperkasakan industri penjagaan ini, khususnya dalam menjelang Malaysia menuju ke negara tua. Jadi hari ini saya cukup berbesar hati kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang Biramjan yang merupakan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Lama tak bersua Datuk. Alhamdulillah. Lalu jumpa sebelum ni di jawatan yang lain. Hari ni kita jawatan yang lain pula kan. Jadi alhamdulillah benda yang pada saya sangat menarik, sangat interesting untuk kita kongsi pada pagi ni. Okey, hari ni kita nak bercakap berkenaan industri penjagaan. Jadi mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang tak tahu wujudnya industri penjagaan di Malaysia ini dan bagaimana keterlibatan JKM sendiri untuk memperkasakan perkara ini. Datuk. Okey, baik. Kalau kita bercakap tentang industri penjagaan, perkataan jaga, jaga itu, okey. Saya tak nak kata kita bagi complicated pagi ni Menawar. Jadi kita terus kepada orang kata apa, kalau kita rujuk kepada dipanggil akta, kita ada akta Akta Pusat Jagaan 1993 atau akta 506. Ada 4 perkara utama yang sebenarnya diberi penekanan. Yang pertama ialah kita bercakap tentang perlindungan. Bila kita bercakap jaga ni, kita nak beri perlindungan. Yang kedua, kita kata kita melihat kepada pengawasan. Dan kemudian pemulihan dan latihan. Jadi, tadi Munawar tanya saya, bagaimana peranan JKM. JKM inilah orang kata apa je, core business dia. Memberikan perlindungan, mengawal dan juga pemulihan kepada orang-orang yang memerlukan. Mungkin dalam kepala kita, mungkin saya pun, yang baru tak sampai sebulan lagi berada di sini, apabila saya melihat daripada konsep penjagaan atau care industri ini, kita mungkin sebelum ni kita ingat hanya jaga rumah orang tua. Tapi sebenarnya luas. Kita ada 11 perkara sebenarnya. Mungkin kita melihat kepada taska itu sendiri. Kemudian kita melihat pada taska itu dah biasalah, taska itu semua. Kemudian kita lihat kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas ni. Dan kemudian OKU, warga emas dan sebagainya. Jadi, tadi disebut bagaimana peranan kita itu. Peranan kita tadi sebagai kata core business kita, Kementerian Sumber Manusia telah melantik Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, Kebajikan Masyarakat ini sebagai satu orang kata apa, badan peneraju industri untuk membangunkan industri care industri ini. Sebab kita percaya bahawa apabila penjagaan orang-orang yang memerlukan ini diberi perhatian ataupun diberikan sebaik-baiknya, maka tentu sekali lah akan melahirkan keluarga yang sejahtera. InsyaAllah. Okey Datuk, dalam kita menuju ke negara yang pastinya lebih maju selepas ini, kita nak mewujudkan persekitaran Malaysia yang harmoni, yang sejahtera, keluarga yang penyayang. Jadi bagaimana untuk kita berikan penekanan dalam hal ini, industri penjagaan ini, apa yang diberikan tumpuan utama dan apakah antara impak sekiranya industri penjagaan ini terus diperkasa pada masa akan datang? Okey, saya nak kaitkan hari ini bila kita bercerita tentang keluarga. Hari ini pun kita baru tadi kita baru lancarkan Hari Keluarga dan sebagainya. Okey. Jadi kalau saya nak kaitkan keluarga itu dengan industri care industri ini atau industri penjagaan ini ialah sebab kebanyakan kita pada hari ini semuanya boleh kata bekerja. Betul. Bila bekerja dan kemudian ada komitmen-komitmen yang lain. Dan dalam pada itu kita berhadapan dengan nak mengasuh anak, nak menjaga anak-anak yang berkeperluan khas, dan tentu kadang-kadang kita ada warga emas ataupun mak ayah kita yang perlu diberikan orang kata perlindungan sebaik-baik dan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu kita telah membangunkan apa disebut yang saya sebut tadi di bawah Jabatan Kementerian Sumber Manusia dengan Jabatan Kembangunan Kemahiran ini tadi telah melantik JKM sebagai badan peneraju industri yang kita telah membangunkan NOS, National Occupation Skill Standard. Okey. Jadi dalam perkara itu kita telah tentukan apa modul-modulnya untuk kita melatih. Sebab sebenarnya untuk menjaga orang tua, nak menjaga kanak-kanak berkeperluan khas, anak-anak Down syndrome, anak-anak yang orang kata OKU pembelajaran, dan berbagai lah perkara yang berlaku ini memerlukan satu skill. Begitu juga kita nak menjaga orang tua misalnya, orang-orang tua. Dan kita sedia maklum bahawa kadang-kadang apabila orang-orang tua ni dia punya sensitifnya lebih. Jadi oleh kerana itu
perlu kita bangunkan industri penjagaan dengan sebaik mungkin. Dan kita nak supaya mereka yang terlibat dalam industri ini dianggotai, diwakili oleh mereka-mereka yang mendapatkan orang kata apa latihan dan skill yang sewajarnya. Okey, itulah yang paling kita berikan tumpuan bagaimana untuk kita membangunkan industri penjagaan ini. Mungkin kita sedikitlah memberi pencerahan kepada masyarakat. Selalunya kalau kita fikir industri penjagaan ni, kita fikir penjagaan warga emas semata-mata, tapi ianya lebih meluas seperti yang Datuk nyatakan tadi, iaitu berkait rapat juga penjagaan anak-anak yang berkeperluan khas dan juga termasuk juga kita menjaga anak-anak kita di Staska dan sebagainya. Jadi pada ketika ini penonton, kita nak bawakan kepada anda apa yang berlaku pada ketika ini, di mana tamu kehormat kita yang amat berbahagia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, diiringi oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, turut bersama dengan para pengunjung pada ketika ini. Sempat bersuah foto bersama dengan para pengunjung yang menanti-nantikan ketibaan yang amat berbahagia Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail pada ketika ini di dalam rumah kasih yang merupakan antara tumpuan tarikan utama di program pada kali ini. Dan seperti yang kita sedia maklum tadi, rumah kasih Madani ini merupakan satu kelainan yang dibawa oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan di dalam rumah kasih ini cukup unik, seolah kita berada di dalam rumah kita sendiri, mempunyai ruang tamu, mempunyai bahagian dapur, mempunyai bahagian bilik dan sebagainya. Dan pelbagai sebenarnya perkongsian dan juga aktiviti-aktiviti menarik disediakan di dalam rumah kasih Madani ini. Dan kepada anda yang belum lagi berkesempatan, inilah peluang terbaik untuk anda semua menyaksikan sendiri inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, kita berbalik kepada perbincangan kita berkenaan industri penjagaan dan juga bagaimana keterlibatan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam hal ini. Datuk tadi menyatakan untuk terlibat dalam industri penjagaan ini memerlukan skill, kepakaran tertentu. Kita tidak mahu sembrono saja orang yang menjaga individu-individu yang memerlukan ini. Jadi apa standard yang dikeluarkan oleh pihak JKM dalam hal ini? Okey, sebagaimana saya sebut tadi, kita sebagai badan peneraju industri, okey. Kemudian kita bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita membangunkan modul-modul. Kita ada 11, kita ada lebih daripada 28 NOS lah kita kata, National Occupation Skill Standard ni tadi. Masuk kata bagi mereka yang nak terlibat untuk menjaga anak-anak OKU, apa kemahiran yang dia perlu ada. Dan kalau kita bercerita tentang anak-anak OKU ni, berbagai-bagai kategori pula. Ada yang Down syndrome, ada yang autism, ada yang OKU pembelajaran. Maksud kata ialah kita kena faham bagaimana kita nak, orang kata, berhadapan dengan anak ni. Bagaimana kita nak beri perlindungan, bagaimana nak pengawasan, bagaimana pemulihan, bagaimana latihan. Jadi ini yang disebut tadi, kita bukan sembrono. Sebab itu ini merupakan satu industri yang pada saya ialah sangat-sangat mempunyai potensi masa depan untuk diterokai. Sebab tak lama dah kita 2030 ni kita kata negara kita menuju pada negara benua. 6 tahun je lagi. 6 tahun tak lama lagi. Saya pun nak masuk ke arah tu. Walaupun nampak macam handsome dia kan. Tapi menuju ke arah itu. Jadi bila kita menuju ke arah itu, kita kena ingat bahawa dianggarkan 15.3% ataupun 5.8 juta penduduk kita ialah kategori 60 tahun ke atas. Jadi nampak tak dia punya market yang besar begitu. Betul. Dan macam sebut tadi, kita cerita itu cerita-cerita yang warga emas dan sebagainya. Kita tak bercerita lagi tentang nama anak OKU yang berkeperluan khas dan sebagainya. Okey, itu yang kami bawakan kepada anda untuk pemahaman kita bersama berkenaan pemerkasaan dan juga inisiatif usaha daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kita menilai bagaimana industri penjagaan ini sebagai satu potensi yang besar, khususnya dalam negara kita menjelang ke negara benua pada tahun 2030. Namun dalam konteks ini, industri penjagaan tidak terhad kepada penjagaan warga emas semata-mata, namun juga terbuka lebih meluas lagi kepada anak-anak berkeperluan khas dan juga anak-anak kecil kita di Taska dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Cik Murad Sayang Ramjan yang merupakan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan ini, Datuk. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa
lagi. Banyak lagi kita boleh kongsikan ni. InsyaAllah Datuk. Okey. Okey, penonton, kita